Ustaz Jo, adakah halal ni diwajibkan? Wajib Hmm. kepada kita lah orang Islam kan untuk mencari yang halal seperti mana yang ayat yang dibacakan oleh Ustaz Amri tu kan. Mohon seja halal wajib tak? Adakah diwajibkan? Mohon faham musikal, wajib mohon. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okay, saya rasa mungkin ramai yang maklum ataupun mungkin yang Ya. belum maklum kan dalam konteks persediaan halal bukan sahaja terhadap produk-produk farmasikal ataupun makanan maksudnya Ya. dari sudut konsep saya kata konsep di Malaysia ini dari sudut permohonan persediaan halal itu adalah bersifat sukarela ataupun voluntary. Okey, baik. Jadi kalau kata bersifat sukarela, apakah fungsi JAKIM ni? Kan, apakah fungsi JAKIM dalam ekosistem rantaian farmaceutical ni? JAKIM tu duduk di mana? Dan juga bagaimana, sebagaimana saya nak kaitkan dengan Cik Fahmi sebutkan, dia ada dua. Satu satu tentang kesedaran halal itu sendiri untuk nak imbangkan. Jadi bagaimana pandangan Ustaz Jo yang pernah terlibat dalam working group farmasika halal, orang yang membangunkan tentang prosedur halal, banyak keterlibatan Ustaz Jo ni melihat bagaimana peranan JAKIM. Walaupun kita lihat ni lebih kepada dasar, tapi pengalaman Ustaz Jo sendiri. Okey, apa orang kata, kalau secara peraturan ataupun perundangan, betul Ustaz Amri kata lah ni saya ada dua aspek lah yang kita kena lihat. Satu dari aspek perundangan dari sudut bidang kuasa, Cik Fahmi pada sebut tadi berdasarkan pada perintah perdagangan itu sendiri yang mana menjelaskan tentang JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri lah sebagai pihak berkuasa berwibawa dalam halal. Maksudnya dalam konteks persediaan halal itu hendaklah melalui agensi tersebut. Tetapi dalam konteks yang saya lihat pada hari ini sekarang bukanlah kita bermakna JAKIM itu menjadi suatu hanya semata-mata lah hanya semata-mata melihat pada pensijilan semata-mata maksudnya dari sudut orang datang mohon proses dan keluarkan sijil tetapi dalam konteks yang lebih luas tadi bila sebut pasal kesedaran dan sebagainya saya melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh JAKIM itu sendiri bukan hanya terhad dalam konteks apa kata memberikan sijil halal sajalah di situ yang saya nampak. Sebab itu beberapa program-program yang lain yang ataupun usaha-usaha yang dilakukan termasuk kajian-kajian pun ada turut dilakukan oleh pihak JAKIM dalam konteks apa kata memberikan informasi berkenaan dengan farmasika halal dan sebagainya ini maksudnya itu dalam konteks kesedaran dan sebagainya. Tetapi yang saya nampak di sini mungkin kita boleh kaitkan dengan kajian-kajian yang telah dibuat sebenarnya di samping pengalaman, saya nak plus dengan sedikit pengalaman saya melihat bahawa agensi yang ada di Malaysia, saya cukup puji, satu agensi, yang kedua industri, yang ketiga academician lah di sini dan juga persatuan association mana-mana lah, mungkin saya tak boleh nak sebut semua dalam kita membangunkan dokumen tersebut, kita boleh ada satu kesepakatan di situ maksudnya kita berjaya menyelesaikannya walaupun ada lah kita katakan perbezaan pandangan tetapi di situ ia bukannya suatu yang menjadi permasalahan dalam kita membangunkan sesuatu dokumen. Sebab itu sikit saya nak sentuh bila Ustaz Amri kata siapakah tokoh-tokoh yang terlibat Kalau di Malaysia ni kalau kita kata dalam konteks food saya nak tarik balik para pendengar mungkin dalam bidang farmasikal semata-mata, maksudnya ada rakan-rakan kita daripada yang lain daripada industri dalam skim yang lain kan. Kalau kita katakan di peringkat awal saya masuk ke JAKIM ini, antara tokoh-tokoh yang dikenali seperti arwah Profesor Datuk Dr. Yaakob
Cik Man kan daripada Hmm. UPM, itu antara yang menjalankan analisis dan sebagainya lah. Dan kalau dalam konteks pharmaceutical ini mungkin saya boleh ketengahkan, kita katakan sekarang ni Profesor Emeritus Dr. Zari Ismail. Beliau adalah merupakan chairman untuk kedua-dua jawatan kuasa maksudnya dalam membangunkan di peringkat awal 2008 hinggalah kepada 2019 maksudnya perjalanan itu kita itu juga para researcher yang ada di luar sana. Tokoh-tokoh ini perlu kita jadikan sebagai individu yang boleh kita rujuk. Selain itu, kalau di MPRA kita ada sebelum ni bekas timbalan ketua pengarah tak silap saya Dr. Tajuddin Agasyah Cik Fahmi itu memang tokoh-tokoh yang cukup besar lah. Mungkin saya tak boleh sebutkan semua kan, tapi antara lah individu-individu yang memainkan peranan dalam konteks pelaksanaan pembangunan standard usaha-usaha yang kita bangunkan, dan juga pihak industri. Sikit saya tambah Ustaz Amri pihak industri ni kepada masyarakat awam di luar sana, sebab saya ni terlibat secara langsung melakukan kajian, saya kadang-kadang direct juga ataupun indirectly dengan berhubung dengan pihak industri. Mereka ni sedang melakukan giat melakukan usaha-usaha R&D untuk melakukan untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi piawaian persediaan yang ditetapkan berdasar kepada standard Malaysia. Itu memang hasil daripada kajian Ustaz Jo sendiri Ya benar. Maknanya saya memang dimainkan oleh kecenderungan industri nak dapatkan sijil halal ni memang ada. Besar memang ada. Even kalau kita sebut itu on pharmaceutical pun ada beberapa kategori, mungkin Cik Fahmi boleh sebut nanti. Tapi saya nak fokus satu. On vaksin pun mereka berusaha untuk mencapai apa yang kita sebutkan tadi lah, ataupun biologik kan, untuk dapatkan pengesahan itu. Maksudnya ada usaha-usaha di situ. Maksudnya keinginan tersebut. Yalah, sesuatu yang sangat-sangat bernilai ni dia usaha kena kuat. Kalau usaha sikit dia tak rasa apa. Sebab dia lah sesuatu yang sangat-sangat bernilai, kena jihad tu kena kuat sikit lah. So jangan lemah semangat saja. Ya betul. Kadang-kadang yang di luar sana yang mungkin tak terjun dalam lapangan ni, dia ataupun bukan saya nak kata netizen lah, atau mungkin masyarakat awam lah. Kalau dia tak terjun ke dalam bidang ni, mungkin dia tak akan tahu lah. Tapi kalau dalam bidang ni kita boleh jumpa, apatah lagi kalau kita kata jumpa academician yang buat kajian-kajian ni kan, Cik Fahmi kan, ataupun industri lah yang paling saya ni kan, mereka melakukan usaha tersebut. Okay, Ustaz Maria. Baik.